Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengerusi dan jawatan Kuasa Surau, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, para asatizah dan ustazah, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, ucap syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita, memberi rezeki kepada kita untuk kita bertemu sekali lagi. Lama dah tak datang surau ni. Saya ingat ada 3-4 tahun kot tak datang surau ni. Tapi ramai sahabat-sahabat ni kita jumpa muka kat masjid. Sebab saya ada kuliah, masih ada kuliah dekat Masjid Putra Perdana, ramai yang nampak kat sana. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita bertemu pada malam ni, dan tajuk yang diberikan kepada saya adalah ibrah daripada peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Saya beritahu Bang Fadli, saya kata tarikh Isra' Mi'raj minggu depan sebenarnya. Tapi tak apa, surah ni dia awal sikit lah kan. Dia awal. Apa pun tuan-tuan, tarikh Isra' Mi'raj adalah khilaf dari kalangan ulama' sebenarnya. Bahkan ada di antara ulama' yang khilaf pertama bila tahun terjadi peristiwa Isra' Mi'raj. Ada yang kata 1 tahun sebelum hijrah, ada yang kata 2 tahun sebelum hijrah, 3 tahun, bahkan sampai 5 tahun sebelum hijratun Nabi SAW. Dia khilaf. Bahkan ulama' khilaf juga bulan apa berlakunya peristiwa Isra' wal Mi'raj. Zaman kita ini umum masyarakat sebut bahawa Isra' Mi'raj berlaku pada 27 Rejab. Tapi ada di antara ulama' juga yang sebut bahawa bulan Isra' Mi'raj berlaku pada Rabiul Awal, ada yang sebut pada Rabiul Akhir, dan yang masyhur kita pada bulan Rejab. Apapun perkara ini adalah suatu perkara yang kita wajib imani, dan ia adalah satu perkara yang mutawatir. Satu, kerana disebut dalam Al-Quranul Karim. Adanya surah Al-Isra' ayat pertama yang menceritakan tentang peristiwa Isra' wal Mi'raj, dan di sana adanya hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan secara mutawatir berkenaan dengan peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj ini tadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, tidak lengkap kalau kita memulakan perbicaraan mengenai Isra' wal Mi'raj tanpa kita membaca ayat pertama daripada surah Al-Isra', yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebut bagaimana peristiwa tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan hamba-Nya daripada dalam masa satu malam daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang kami berkati sekelilingnya bagi kami tunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala memulakan dengan subhana, Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat, beberapa surah dalam Al-Quran Al-Karim dimulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, cuma dengan lafaz yang berbeza. Subhana dalam surah ini, ada pun surah lain seperti yusabbihu, sabbihis. Ini semua lafaz-lafaz yang dimulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimulakan dengan mentasbih ataupun memuji Allah Subhanahu wa taala? Kerana dalam peristiwa ni Allah Subhanahu wa taala menunjukkan keagungan dan kehebatannya. Allah Subhanahu wa taala layak memuji dirinya sendiri, tapi kita makhluk tak layak puji diri sendiri. Kita tak boleh puji diri sendiri. Kerana apa? Kerana kita makhluk, tak ada apa-apa tuan-tuan. Kita ni semua yang ada pada kita Allah Taala beri pada kita. Jadi bila orang puji kita, kita kena balik pujian tu pada Allah Subhanahu wa taala.
Dia kata, Abang Zali lama tak jumpa, handsome lah sekarang. Makin berusia makin handsome. Kita kena cakap apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kerana yang bagi kita semua pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bagi kita cantik, yang bagi kita rezeki, yang bagi kita sihat, segala-galanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti kata benda tu bukan kita punya, dia tak kekal, kan? Apa yang kita ada, yang tuan-tuan boleh kata ni saya punya, dia kekal? Tak ada. Hatta kita punya hidup ni pun, kehidupan kita ni pun tak kekal. Tak ada orang yang dalam surau ni, saya kata, siapa boleh berani angkat tangan, besok pagi dia hidup lagi? Siapa boleh angkat tangan? Confirm dia angkat tangan, besok pagi dia hidup lagi? Tak ada orang yang berani angkat tangan. Sebab apa? Takut yang angkat tangan tu tak bangun esok pagi, kan? Jadinya kita ni tak ada apa yang kita pegang, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab tu kita tak layak puji diri kita, kerana kita tak ada apa-apa kekuasaan. Allah Subhanahu Wa Taala layak puji diri sendiri, kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang maha berkuasa. Allazi asra bi'abdihi, yang menjalankan hambanya lailam, dalam satu malam, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, daripada masjidil haram kat Mekah hinggalah masjidil aqsa di Baitul Maqdis. Baik, ayat ni Allah Ta'ala sebut allazi asra bi'abdihi, yang menjalankan hambanya. Khilaf dari kalangan ulama. Ini kita biasa sebut bahawa khilaf berlaku dalam masalah fiqah, tapi di sana ada juga khilaf berlaku dalam masalah akidah, iaitulah khilaf masalah akidah dalam bab contohnya Isra' wal Mi'raj. Apa kita kata khilaf dari sudut akidah? Iaitu ada sebahagian ulama ahli sunnah wal jamaah menyebut bahawa peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW berjalan dengan ruhnya sahaja. Ni ada pendapat ulama, tuan boleh cari. Dan ada pendapat ulama yang majoriti sebut bahawa berjalan dengan ruh dan jasad. Kerana kalau berjalan dengan ruh saja, dia tidak nampak tanda-tanda kekuasaan, dia tak nampak satu benda tu miracle lah, tak nampak keajaiban dia. Tapi bila berjalan dengan ruh dan jasad, maka di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan bahawa kuasa Allah Subhanahu Wa Taala melebihi segala sesuatu. Bila Allah Ta'ala kata dia yang menjalankan hambanya, dia yang menjalankan Rasulullah SAW, bukan Rasulullah berjalan sendiri, dia dua perkara yang sangat beza. Orang-orang antaranya mereka yang ateis, yang tidak percaya pada Tuhan, mereka yang anti kepada agama, mengatakan bahawa peristiwa ni adalah peristiwa yang mengarut, seperti mana apa yang disebut oleh musyrikin Mekah pada awal. Nanti kita akan bahas kita ni. Kerana bagi pemikiran akal manusia yang sihat, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sekitar 1400 tahun dulu, sebulan pergi sebulan balik perjalanan ni, tuan-tuan. Sebulan pergi sebulan balik. Kerana Mekah ni kalau tuan-tuan tengok peta, dia duduk dekat bawah. Mekah duduk dekat bawah, kemudian lalu Madinah, kemudian lalu negara baru masuk border Syam, masuk pada Jordan, barulah masuk ke Palestin, tuan-tuan. Ada satu jarak yang jauh. Zaman tu sebulan pergi sebulan balik perjalanan. Baik, bila Allah Ta'ala yang menjalankan, dia tidak ada masalah. Kerana makhluk, kita makhluk terikat dengan masa dan jarak. Kita makhluk bergerak mesti terikat dengan masa jarak. Sebab tu tuan-tuan tengok dekat meter kereta tuan-tuan, dia kilometer per hour, kan? Kalau mungkin tuan-tuan pakai kereta yang ganas sikit, dia mph, mile per hour. Mungkin Abang Fadli kereta dia mph kot, kan? Ni geng-geng drift ni. Jadi ini kenapa dia ada jarak kilometer ataupun miles per hour, jarak dengan masa. Kerana kita belajar fizik, kita memang berkait dua tu. Makhluk dia akan berkait dengan jarak dan juga masa. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menguasai segala sesuatu tak ada berkait dengan jarak dan masa. Ini masalah makhluk. Saya bagi contoh apa yang membezakan Nabi SAW yang berjalan sendiri dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjalankan Nabi SAW. Contoh mudahlah. Contoh, saya isteri iron jubah ni gantung belakang pintu rumah. Gantung belakang pintu rumah. Pintu bilik lah, bukan pintu rumah kan. Pelik belakang pintu rumah, pintu bilik. Tiba-tiba ada semut dalam masuk dalam poket jubah. Saya pun pakai jubah. Saya pun pergi ceramah dekat kuliah saya paling jauh dekat Bukit Beruntung. Kita pergi Bukit Beruntung, ada kuliah kat Bukit Beruntung. Beruntung jauh tuan kan. Habis kuliah, balik semula. Semua ni masuk dalam poket ni, ikut saya pergi kuliah. Sampai ke Bukit Beruntung apa semua. Habis makan semua, balik semula. Semut ni keluar daripada poket. Dia pergi jumpa kawan-kawan dia. Dia kata, "Mat, mana tak nampak pagi tadi? Biasa kau ada dekat sini. Ni pagi ni aku tak nampak kau gimana?" Dia kata, "Aku penat ni bawa balik Bukit Beruntung ni." Semut lain kata, "Ini tak gamcak senapang, ketum kan. Patut semut ni kena buat urine test ni." Kenapa? Kerana kalau ikut logik semut,
Mungkin dia nak keluar daripada rumah pun mungkin makan perjalanan 1 hari kan. Nak keluar pagar rumah tu mungkin sepanjang kehidupan dia baru keluar pagar rumah. Tapi dia sembang, dia pergi ke Bukit Beruntung kan. Semut lain tak pernah pergi Bukit Beruntung, tapi dia pergi sampai ke Bukit Beruntung. Maka itulah kita kata, semut tu bukan dia berjalan sendiri, saya yang menjalankan semut tu. Jadi kalau ikut logik, semut memang tak sampai. Tapi bila saya yang menjalankan semut tu, tak ada masalah lah semut tu balik semula dalam 1 hari. Samalah juga peristiwa Isra' wal Mi'raj, bukan Nabi yang berjalan sendiri sebagai manusia, tetapi Allah Ta'ala yang menjalankan Nabi SAW. Maka tak ada masalah pun ya, peristiwa tersebut bukan sekadar pergi Masjidil Aqsa, bahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bawa Nabi SAW pergi Sidratul Muntaha dan turun balik dalam masa 1 malam. Bahkan ada riwayat yang menyebut tidak sampai 1 malam, kerana tempat tidur Nabi SAW masih panas lagi. Maknanya dalam masa yang sekejap. Adakah mustahil? Tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan perjalanan ke Baitul Maqdis ni singkat berbanding dengan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Tuan-tuan tahu tak, dalam hadis Nabi SAW sebut jarak di antara langit-langit ni. Ada satu hadis riwayat Ibnu Abbas, kalau tak silap saya, Nabi SAW sebut jarak di antara satu langit ke satu lapisan langit. Langit ada berapa? Ada 7 kan? Berapa jarak di antara satu langit ke satu langit? Nabi SAW bagi perumpamaan, langit yang kita masih boleh capai ni, yang kita masih boleh tengok, boleh cerak dengan Hubble teleskop lah, dengan macam-macam lah kan, yang tu dipanggil langit dunia tuan-tuan. Masih langit dunia lagi, belum sampai langit pertama lagi. Langit dunia dengan langit pertama, luas dia adalah seperti cincin yang hilang di padang pasir. Langit dunia yang luas ni dengan langit pertama seperti cincin yang hilang di padang pasir. Nabi bagi perumpamaan. Langit kedua, luas langit kedua adalah seperti langit pertama campur langit kedua, dan langit pertama campur langit dunia, seperti cincin yang hilang di padang pasir dekat langit kedua. Begitulah ke atasnya. Langit ketujuh, langit 6, 5, 4, 3, 2, 1, langit dunia campur seperti cincin yang hilang di padang pasir dekat langit ketujuh. Atas langit ketujuh ada apa dia? Wa kana arshuhu 'alal ma', ada lautan. Bawah arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada lautan. Lautan tu macam mana? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 seperti cincin yang hilang di padang pasir dekat lautan tu. Jadi luasnya luas lah tuan-tuan. Kalau setakat langit tu Allah Ta'ala boleh pergi balik 1 malam, setakat Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tidak ada masalah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana Allah Ta'ala berkuasa atas setiap sesuatu. Jadi kita faham kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggunakan asra bi'abdihi, yang menjalankan hamba-Nya dalam masa 1 malam. Minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram letak di Mekah dan Masjidil Aqsa duduk di Baitul Maqdis di Palestin. Baik, kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak menjadikan peristiwa tersebut turun naik daripada Masjidil Haram saja? Kan atas Kaabah tu adalah Baitul Ma'mur, pintu langit dekat situ, tempat malaikat tawaf kat situ. Situlah tempat kita doa mustajab ni, dekat situ. Kenapa tak turun naik ke langit? Kenapa kena singgah ke Masjidil Aqsa terlebih dahulu? Kerana di sana kata para ulama tafsir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak isyaratkan bahawa Masjidil Aqsa ada satu benda yang penting, satu tempat yang penting bagi kita umat Islam. Dia adalah kiblat pertama kita, dia adalah bumi Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Ketika Nabi SAW tiba di Masjidil Aqsa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Nabi sebagai imam kepada Nabi-Nabi yang lain. Peristiwa banyak yang berlaku dekat Masjidil Aqsa ni, Allah Ta'ala jadikan isyarat. Jadi peristiwa Isra' Mi'raj ni bermula daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kerana Allah Ta'ala nak bagi tahu Masjidil Aqsa ni jangan lupa, dia adalah satu tanah yang alladzi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Kenapa berkati sekelilingnya? Tanah tersebut adalah tanah yang mulia, tanah yang suci. Kata Salahuddin Al-Ayyubi, siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia. Siapa yang menguasai Baitul Maqdis, dia akan menguasai dunia. Sebab tu kita tengok dari dulu, siapa yang menguasai Baitul Maqdis, bermakna dunia berada di kawasan tangan dia. Ketika tentera salib menguasai Baitul Maqdis, waktu tu tentera salib menguasai dunia. Ketika Islam menguasai Baitul Maqdis, zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Baitul Maqdis ni dibuka 2 kali. Satu, pertama kali zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Sayyidina Umar Al-Khattab kita pun tahu, zaman kerajaan Sayyidina Umar melakukan peluasan kuasa, jatuh kerajaan Parsi, sebahagian kerajaan Rom jatuh, kerajaan Mesir jatuh. Besarnya kuasa Islam pada ketika itu. Kenapa? Kerana Sayyidina Umar berjaya tawan Baitul Maqdis. Kemudian Islam lemah, jatuh semula Baitul Maqdis. Akhirnya Islam kuat balik zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi, tuan-tuan duk tunggu, kita kata bilalah Salahuddin Al-Ayyubi seterusnya nak muncul. Kalau tuan-tuan baca sejarah Salahuddin Al-Ayyubi,
Bukan satu tempoh yang kejap, tuan-tuan, dibebaskan masuk Baitul Maqdis. Hampir 80 tahun, 70 tahun lebih Salahuddin Al-Ayyubi meneruskan perjuangan untuk bebaskan Baitul Maqdis ni. Dan kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab sejarah sebut bahawa ada generasi umat Islam yang pernah duduk kat Baitul Maqdis tak pernah dengar azan daripada Masjid Al-Aqsa, tak pernah dengar, sebab waktu tu berada di bawah kekuasaan tentera salib. Lepas 80 tahun barulah Salahuddin Al-Ayyubi datang dan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemenangan kepada dia dan membebaskan Baitul Maqdis. Dan kita nak sebut juga kerajaan Zionis Israel laknatullah ini 75 tahun. Dia dah tak lama dah, tuan-tuan. Dia dah sampai kepada penghujung dia. Allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Kenapa Allah Ta'ala sebut kena diberkati sekelilingnya? Siapa yang duduk di kawasan tersebut, mereka ni orang-orang yang berani, tuan-tuan. Orang dia lain macam berani, orang Baitul Maqdis ni dan kawasan sekitarnya. Sebab tu tuan-tuan tengok, mereka ni, kita ni ada yang ambil kesedaran isu Palestin dalam 100 hari ni lebih kurang. Sedangkan isu Palestin ni dah 75 tahun dah. Orang Palestin kena jajah ni dah berpuluh tahun dah. Dah ramai diorang mati kena bunuh dengan Zionis Israel laknatullah ni tadi. Tetapi mereka tetap berada dekat situ. Tuan-tuan, kalau kita tengok Baitul Maqdis ni, tuan-tuan, satu hadis Nabi SAW sebut, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Man hum ya Rasulullah? Hum fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Hadis ni kalau tuan-tuan tengok dalam kitab-kitab hadis, dia ada banyak riwayat yang lebih kurang sama. Nabi SAW sebut dalam hadis yang saya baca tadi, akan sentiasa bangkit dalam kalangan umatku satu kumpulan zahirin al-haq. Mereka ni akan sentiasa memperjuangkan kebenaran, iaitu sentiasa memperjuangkan Islam, mempertahankan Islam. La yadurruhum man khalafahum. Mereka ni tak dapat dimudaratkan, tak dapat dikalahkan hatta ya'tiya amrullah, sampailah datang bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat tanya, man hum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Nabi sebut, hum fi Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis. Mereka itu orang yang duduk dekat Baitul Maqdis dan kawasan sekitar Baitul Maqdis. Nabi kata orang ni la yadurruhum man khalafahum. Mereka ni tak akan dapat dimudaratkan, tak akan dapat dikalahkan. Tuan-tuan nampak bukti di hari ni, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok geng-geng yang duduk dekat Gaza ni, tuan-tuan. Kalau kita duduk kat tempat dia, kita duduk tengok video orang sampai pada kita, kita rasa ish, tak sanggup lah, tuan. Itu saya, tuan-tuan dah panggil Nadir kan, saya pun respect lah Nadir kan. Dia boleh tinggalkan anak isteri dekat sana, dia ada kat sini, dia boleh ceramah sini. Kalau kena kat saya, tak tahu lah, tuan. Kita kadang-kadang pergi travel, bini bagi tahu anak demam ni boleh kena bom rumah. Kita dah rasa macam, weh, risau anak demam ni kan. Sekejap tanya suhu berapa, apa semua. Tapi orang-orang yang duduk kat sekitar Baitul Maqdis ni, orang Palestin lah khususnya, mereka ni mempunyai kesabaran, kekuatan luar biasa. Dan kalau tuan-tuan tengok, disebabkan isu yang berlaku dekat Gaza ni, menyebabkan ramai influencer daripada barat, budak-budak muda ni masuk Islam. Sebab apa? Sebab dia takjub tengok diorang ni, apa pegangan diorang lah, sampai diorang ni kuat macam ni sekali, kena bunuh, kena zalim. Tak ada peperangan zaman moden yang zalim macam tuan-tuan tengok hari ni. Tapi orang Gaza boleh bertahan, ada lapang sikit, boleh pergi pantai ni. Waktu ceasefire 3-4 hari tu, dia boleh pergi pantai tu, main layang-layang, berkelah tu. Kita kata hebat orang Gaza ni, lain macam. Bila anak isteri meninggal, dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah, syukur. Bapak tengok anak meninggal, dia kata kirim salam dekat Rasulullah. Kita kata dia orang ni another level iman dia. Kita ni sembang boleh, tuan-tuan, sembang nak mati syahid lah, apa semua perang. Dia kata pakar Malaysia ni jauh, Malaysia ni sepadan dengan Thailand ke kayu hitamnya. Kalau sepadan dengan Gaza aku sampai dah. Sembang, tuan. Dia sembang semua ni kan. Dia sembang kan. Sembang sedap lah. Tuan-tuan tak pernah kena bom, tuan-tuan tak tahu ha. Saya Abang Fali cerita kan, saya pergi Afghanistan waktu Taliban menang tu, yang orang, tuan-tuan tengok orang berayut kat kapal terbang tu, 2 minggu lepas tu saya dah dekat dalam lah. Saya turun kat airport Kabul tu, nampak lagi bersepah kereta tank apa semua tu. Saya nak cerita yang dekat sana kena bom 3 kali kena bom. Itu 1 kilometer, 5 kilometer dekat-dekat lah. Setiap kali tempat kami pergi kena bom kat situ. Sampai kita rasa macam, tuan-tuan, saya nak cerita, tuan-tuan, saya tak cerita panjang lah, saya nak cerita pasal Palestin ni. Perasaan bila selalu kena bom, tengok senjata merata, kita semayang jemaah, orang masbuk letak telefon, kunci kereta kan. Sana orang masbuk letak AK-47, tuan. Saya semayang, orang sebelah masbuk letak AK-47. Kita hilang khusyuk hari tu semayang. Hilang khusyuk tengok AK-47 dekat sebelah dengan apa, pistol apa semua. Senjata bersepah. Bagi salam, dia punya Roblox tu, Assalamualaikum, Taliban. Assalamualaikum. Pistol kat tingkat kereta ni, Assalamualaikum, dia tanya.
Kita nak cerita ni duduk dengan suasana macam tu, sampai saya balik rumah, panjanglah tu kita cerita lain. Balik rumah, tengok tingkat rumah tu, kita rasa macam aku tak sangka aku dapat tengok lagi tingkat rumah ni. Pemandangan tu tak sangka. Sebab saya dah fikir macam possibility tak balik tu tinggi, tuan-tuan. Possibility balik tinggi. Sebab dekat sana dia ada suicide bomber, yang kalau kita duduk salah tempat, wrong place at the wrong time, kita kena bom. Saya jumpa satu Maulana Abdul Salam Abid. 2 bulan lepas saya jumpa Maulana tu kena bom keluar daripada masjid. Tapi Alhamdulillah dia selamat, tapi cedera parah. Dia punya driver, sahabat dia, meninggal dunia, tuan-tuan. Kita tak pernah kena, tuan-tuan. Tapi orang Gaza ni duduk dekat sana dengan suasana kena bom ni, kena hujan ni bom, tak berhenti. Hebat. Kenapa? Kerana Nabi SAW dah sebut, mereka ini satunya kumpulan yang takkan dapat dikalahkan oleh musuh-musuh Islam. Kemudiannya mereka akan sentiasa tegak sampailah akhir zaman. Sebab apa? Nanti bumi Baitul Maqdis ni akan jadi tempat pemerintahan Nabi Isa AS dan juga Al-Mahdi AS. Pusat khalifah seterusnya yang akhir akan duduk dekat Baitul Maqdis. Jadi sebab tu dia ada umat Islam yang sentiasa mempertahankan bumi tersebut. Ada satu cerita lagi nak cerita pasal keberkatan bumi Palestin ni. Bukan sahaja orang dia sabar menghadapi ujian, tawaran dunia pun dia tolak, tuan. Kalau tuan-tuan jumpa, kalau tuan-tuan ada kawan-kawan, saya ada ramai kawan-kawan orang budak-budak UIA ni yang orang Baitul Maqdis. Tuan-tuan kena faham peta, tuan-tuan baru kan peta kan, Gaza, West Bank. Kat West Bank tu ada Baitul Maqdis, ada Al-Quds, bandar Al-Quds tu, Masjid Al-Aqsa, kemudian ada tembok, tu Al-Quds City. Orang Al-Quds City tu dia punya tekanan lebih daripada orang dekat luar tu lagi. Kenapa? Kerana Israel nak supaya diorang ni keluar daripada kawasan tersebut dan disenang nak ambil alih Masjid Al-Aqsa. Mereka buat tekanan macam mana? Anak-anak yang lahir, kalau lahir dalam hospital dalam Al-Quds, kos dia tinggi. Kalau lahir dekat luar, dia tak akan dapat surat beranak Al-Quds. Bila tak dapat surat beranak Al-Quds, kalau askar Israel jumpa, dia boleh kena keluar bila-bila masa. Kalau lahir dalam hospital Al-Quds sekalipun, dia sengaja lambatkan surat beranak dia sampai 2 tahun. Bila dalam tempoh 2 tahun mak bawa pergi kedai apa semua, askar Israel jumpa, askar Israel akan ambil tindakan pada dia, buang dia. Banyak lagi tekanan-tekanan, tuan. Itu satu ceramah lain lah kita nak cerita. Tapi saya kagum ada satu cerita ni. Cerita ni saya dengar, kita dah boleh kata riwayat macam mutawatir juga lah. Sebab apa? Sebab ramai kawan-kawan yang dekat Palestin dia cerita. Kawan-kawan dekat Palestin, NGO yang datang dekat kita, cerita pasal cerita ni. Apa dia, tuan-tuan? Cerita dia, seorang pakcik ni, dia ada kedai dekat tak jauh daripada Masjid Al-Aqsa. Kedai buruk tuan-tuan, mungkin 20 kali 20 lebih kurang macam tu lah. Dan dia pun meniaga sejadah, tasbih, benda dia kecil-kecil, tak apa untung pun. Tapi kedai dia tu lokasi dia kat Masjid Al-Aqsa. Dia bangunan lama. Dulu saya dengar cerita ni, saya ingat dalam 5 tahun dulu, saya dengar pakcik ni dapat tawaran 4 juta USD untuk kedai dia tu. 4 juta USD untuk kedai dia tu. Tapi dia tolak dulu. Tolak 4 juta USD. Kedai niaga tak untung 4 juta. Latest tahun lepas lah, saya tak tahu yang terbaru punya cerita apa, tapi saya dengar tahun lepas, latest awal tahun, ada kawan saya daripada Baitul Maqdis datang. Dia kata, tahu tak pakcik ni sekarang dapat offer berapa? Dapat offer 44 juta USD. Dia kata kalau kata jual nanti, menyebabkan orang keliling kata apalah jual tanah pada Yahudi, dia kata kami bagi pasport US, duduk dekat US dengan 44 juta USD. Kalau kena ke kita, memang ruyuk lah tuan jual. Kita orang Melayu tanah pusaka pun jual kan. Tanah pusaka, tanah rizab Melayu pun jual. Apatah lagi dapat itu pun bukan mahal sangat pun. Ini 44 juta USD. Mana duduk Amerika dalam keadaan kaya. Tak jual pakcik ni, tuan. Inilah kita kata keberkatan tanah Palestin ni. Mereka ni betul-betul mempertahankan bumi Baitul Maqdis. Sebab tu kenapa kita kena tolong diorang. Tolong diorang supaya diorang stay kat situ. Sepatutnya kita sekali kena jihad sekali kat situ. Sebab tu bukan tanah dia, tanah kita sekali. Tu kiblat kita, bumi Nabi kita, tempat Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, peristiwa Isra' Mi'raj berlaku dekat situ. Tapi dia tolong pertahan bagi pihak kita. Dah kita ni kena buat apa? Tolonglah, bagilah apa yang kita mampu kepada mereka supaya mereka boleh stay kat situ. Banyak tuan kita nak cerita pasal ni. Mereka kenapa kena bagi duit kat mereka? Mereka kena hidupkan tapak Masjid Al-Aqsa tu, dataran Masjid Al-Aqsa tu mereka kena hidupkan sentiasa. Sebab apa? Sebab ada di antara aktivis-aktivis Zionis ni, dia dah mula request. Dia kata kami tengok lepas subuh sampai zuhur macam tak guna ni dataran ni, jadi boleh tak kami nak guna? Nanti zuhur kita bagi balik. Tuan-tuan percaya kalau zuhur nak bagi balik? Tak ada dah tuan-tuan, dia tak akan bagi balik. Jadi mereka NGO ni kita kerjasama dengan NGO daripada Turki dan sebagainya supaya nak bawa sentiasa ada orang datang Masjid Al-Aqsa, orang Islam datang Masjid Al-Aqsa, dan supaya ada aktiviti kat dataran tu, ngajar budak-budak ngaji ke apa ke, supaya penuh dan dataran tersebut sentiasa digunakan dan mereka tidak ada peluang untuk ambil alih Masjid Al-Aqsa.
Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, bagi kami menunjukkan tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Saya tak berhajat nak cerita panjang lah perjalanan Nabi SAW, apa yang Nabi nampak, Nabi lihat dan sebagainya. Cuma satu tuan-tuan, peristiwa Isra Mi'raj ni tuan-tuan biasa dengar dan tuan-tuan pun boleh baca. Cuma di sana banyak hadis yang sahih dan ada juga hadis-hadis yang palsu berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj yang tuan-tuan kena hati-hati peristiwa ni. Kenapa? Kerana dia berkaitan dengan akidah. Sebab kita bab lain ni kita boleh tolak ansur lagi, tapi bila bab akidah ni kita tak akan dapat tahu sesuatu melainkan benda tu datang daripada Nabi SAW, wahyu. Baru kita tahu benda tu gaib kan. Kerana benda gaib ni tak ada siapa yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi pun tahu kerana Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Nabi SAW. Jadi kalau kita dapat cerita pelik-pelik daripada Isra Mi'raj, tak ada dalam hadis. Dah tu datang tu cerita datang tu daripada mana? Jadi benda tu kita kena hati-hatilah untuk rujukan tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik, saya nak cerita bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj ni menjadikan akhirnya musyrikin Mekah ni boleh percaya kepada Nabi SAW walaupun mereka tak beriman. Dia panjanglah faktornya. Inilah faktor juga kenapa bila Nabi SAW Fathu Mekah, buka kota Mekah, ramai yang masuk Islam secara beramai-ramai. Sebenarnya kerana mereka jauh dalam hati mereka percaya apa yang Nabi SAW sampaikan. Cuma mereka ni wait and see, itu tunggu sampailah bila Nabi berjaya tawan kota Mekah, mereka masuk Islam secara beramai-ramai. Baik, setelah Nabi SAW balik daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, pagi tu Nabi sampai dekat-dekat dengan subuh, dan lepas subuh Nabi SAW termenung di hadapan Masjidil Haram. Nabi termenung depan Masjidil Haram, depan Kaabah. Nabi termenung depan Kaabah. Dan menjadi kelaziman Nabi SAW, sahabat, tabi'in, kalau tuan-tuan baca kisah mereka, mereka selalu duduk depan Kaabah. Kenapa? Tengok Kaabah pun dapat pahala kan. Cuma jemaah umrah kita je lah, saya selalu bawa jemaah umrah. Kadang-kadang ada masa lapang, dia pergi merayau kat mall kan, beli shopping lebih kan. Patutnya ada peluang tu datang lah, duduk kat Kaabah kan, tengok Kaabah. Dah habis baca Quran Ustaz, saya dah khatam 3 kali lah, tak apalah duduk depan Kaabah kan, tengok je lah Kaabah tu dapat pahala. Tak, dia pergi shopping, kejap-kejap nampak mata sana sini kan. Baik, ketika Nabi SAW sampai dekat depan, dia duduk dekat depan Kaabah lepas daripada peristiwa Isra wal Mi'raj pagi tu, Nabi tengah menung, Nabi tengah ingat bagaimana hebatnya peristiwa malam tadi. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan perjalanan yang agung pada Nabi SAW. Tiba-tiba datanglah Firaun umat ni. Siapa Firaun umat ni? Abu Jahal. Ni Firaun umat kita ni, Firaun dia Abu Jahal tu. Okey. Abu Jahal ni memang selalu jumpa Nabi SAW dan dia suka tanya update perkembangan terkini. Tapi dia tanya bukan sebab nak beriman pada Nabi, tapi nak mempermainkan Nabi SAW. Dia kata, Muhammad, ada cerita baru ke hari ni? Nabi SAW, Nabi kita ni tak pernah cakap bohong walaupun sekali kan? Qulil haqq walau kana murran, kata benar walaupun dalam keadaan pahit. Nabi tak pernah bohong. Bila Abu Jahal tanya, ada cerita baru ke? Nabi SAW cerita A to Z peristiwa Isra wal Mi'raj tu. Dia kata malam tadi datangnya datangnya malaikat Jibril dengan burak. Burak ni adalah kuda yang bersayap. Kemudian burak ni apa tuan-tuan? Burak ni dia kuda yang bersayap, tapi saiz dia macam mana? Saiz dia lebih besar daripada keldai, lebih kecil daripada bagal. Dia, kalau tuan-tuan nak tahu 3 saiz, keldai, tengah bagal, besar kuda boleh besar sekali, tengah-tengah bagal, bawah kecil sikit keldai. Keldai ni macam motor Honda Cup lah kan, cc kecil, 100 cc ke bawah lah. Bagal ni macam Waisuku lah kot kan, ke atas sikit, 150, 250. Kuda superbike, dia level. Kalau zaman dulu bagal ni, raja-raja dia suka meronda dalam istana kan, besar dia naik bagal, dia tak naik keldai low standard sangat bagal. Tapi kalau orang bawa keldai, orang bawa barang pun dia akan guna keldai. Keldai ni pun bahasan panjang tak? Keldai dia ada himar ahli dengan himar wahsy. Kedai liar dengan kedai jinak. Kedai liar boleh makan, kedai jinak tak boleh makan, ada dalil. Panjanglah cerita kedai pula kan. Dan kedai Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran Karim, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara kedai. Jadi kalau tuan-tuan nak tubuh kumpulan nasyid, semua suara tak sedap, letak nama kumpulan tu Sautul Himar, suara kedai. Semua suara tak sedap. Jadinya kita nak cerita burak ni tadi, saiz dia besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada bagal. Dia saiz macam tu lah, tapi dia ada sayap, dan di mana mata dipandang, di situ kaki dia sampai.
cerita pada Abu Jahal, kemudian pergi ke Baitul Maqdis dalam satu malam, jumpa dengan Nabi-Nabi apa semua, naik ke langit, jumpa Allah Ta'ala, balik satu malam. Cerita yang tak masuk akal bagi Abu Jahal ni. Bila dia dengar, saya mafhumkan je lah, saya mudahkan bahasa, seolah-olah macam inilah, selama ni aku sengaja je reka cerita Muhammad ni gila kan, innaka la majnun, dia kata semuanya kau ni gila kan, dia kata. Tapi dia kata hari ni betul dah gila sungguh dah, dia cerita benda yang tak masuk akal. Betul lah, bagi bukan gitu tuan. Sama sekarang ni kalau orang kata pada tuan-tuan, Abang Sobri, saya ingat nama Abang Sobri, Abang Sobri cerita pada saya, dia kata semalam dia bawa kereta dekat Semenyih, dia nampak kuda ada sayap. Saya kata Abang Sobri ni ambil barang saya rasa ni. Zaman sekarang ni pun kita tak mendengar kan My Little Pony tu ada kan, tapi kita tak pernah nampak kuda ada sayap. Zaman tu 1400 tahun dulu, ketika Nabi SAW sebut begitu, Abu Jahal dia kata, dia kata ni cerita best ni kalau aku cerita ke orang lain ni, habis orang semua tak percaya Muhammad. Dia nampak opportunity tu. Abu Jahal ni tuan-tuan, dia ni kenapa nama dia Abu Jahal? Abu Jahal ni gelaran Nabi SAW beri pada dia. Orang Mekah panggil dia Abu Hakam. Abu bapak, Hakam bijak, bapak bijak. Tapi Nabi gelar dia Abu Jahal. Abu bapak, Jahal jahil, bapak jahil. Kenapa Nabi tukar gelaran begitu? Kerana saya nak sebut ni, Abu Jahal ni sebenarnya dia percaya pada Nabi SAW. Dalam satu hadis, ketika Nabi SAW malam, Nabi akan baca Quran kat rumah dia. Bila malam baca Quran, datang Abu Jahal, Abu Sufyan, kalau tak silap saya seorang lagi Umayyah bin Khalaf. Tiga-tiga ni datang duduk kat penjuru rumah Nabi, tapi tak janji. Semua datang senyap-senyap dengar Nabi baca Quran. Bila habis tu balik serempak, kau buat apa kat sini? Kau buat apa kat sini? Dia kata besok kita jangan datang lagi lah. Kita malam siang lawan Muhammad, malam ni kalau orang tahu kita duk curi-curi dengan Muhammad cakap ni, pengikut kita mesti lari. Ramai akan unfollow kita kan. Jadinya besok tak datang lagi. Okey, tak datang lagi. Besok datang lagi. Ketiga tu. Hari ketiga datang lagi. Akhirnya lepas hari ketiga, mereka duduk bincang. Dia kata, mula tanya kepada Abu Sufyan. Dia tanya, apa pendapat kau wahai Abu Sufyan tentang yang kita dengar kat rumah Muhammad tu? Abu Sufyan kata, ada yang aku faham, ada yang aku tak faham, tapi aku rasa apa yang Muhammad sampaikan tu betul. Sebab betul Abu Sufyan masuk Islam nanti hujung dia. Kemudian orang tanya kepada Abu Jahal. Dia kata, Abu Hakam, apa pendapat kau pula? Dia kata, wallahi apa yang Muhammad cakap tu, apa yang dia baca tu semua betul. Kalau betul, kenapa kau tak beriman dengan dia? Dia kata macam ni, keluarga aku dengan keluarga Muhammad selalu bersaing. Keluarga aku jaga Kaabah, keluarga Muhammad jaga Kaabah. Kan dia ada keluarga-keluarga masing-masing kan, Bani Hashim dengan yang lain. Jadi keluarga Muhammad jaga jemaah haji, keluarga aku pun jaga jemaah haji juga. Takkanlah keluarga aku bersaing. Keluarga Muhammad ada Nabi, aku ikut keluarga Muhammad. Mana boleh kata macam tu kan. Disebabkan tu dia tak beriman dengan Nabi SAW. Dalam hati dia tahu Nabi SAW tu betul. Tu bila benda ni sampai kepada pengetahuan Rasulullah SAW, Nabi kata, bapak jahil ni. Tu lekat nama Abu Jahal pada dia. Jadi balik pada cerita tadi, bila Abu Jahal dia dengar cerita ni daripada Nabi SAW, cerita tak masuk akal, dia nampak opportunity ni supaya orang makin jauh daripada dakwah Nabi SAW. Maka pada waktu tersebut, Abu Jahal kata pada Nabi, dia kata, wahai Muhammad, nak tak kalau aku bagi peluang pada engkau cerita semua yang kau cerita kat aku dari sebiji kat semua penduduk Mekah. Kenapa? Kerana stage media yang pegang waktu tu adalah Abu Jahal yang pegang. Jadinya dia kata, Nabi nampak peluang ni sebagai dakwah. Abu Jahal dia nampak benda ni untuk menjauhkan orang daripada agama Nabi SAW. Jadi waktu tu dekat-dekat dengan Jabal Abi Qubais. Siapa yang pergi umrah dekat-dekat dengan tempat tawaf, tempat sa'i tu, tepi tu ada bukit kan, bukit tu sekarang jadi istana Hinggap Saudi tu. Dulu tepi tu dia ada satu batu tinggi. Segala berita mengenai Mekah akan datang daripada situ. Akan ada seorang budak cerita siapa kabilah siapa mati, kabilah mana berperang, cerita semua datang daripada situ. Jadinya itulah tempat orang Mekah datang berita. Maka pada waktu tu Abu Jahal minta budak tu turun. Nabi SAW dengan Abu Jahal duduk atas pentas tu, atas tu. Jadinya maknanya penganjur ceramah Isra Mi'raj yang pertama Abu Jahal lah sebenarnya kan. Penganjur yang pertama. Pagi tu, malam Isra Mi'raj, pagi tu dia dah anjurkan ceramah Isra Mi'raj kan. Cuma dengan niat jahat lah. Kita niat nak ambil tiba. Jadinya bila sahabat-sahabat tengok, Rasulullah SAW ada dekat situ. Musyrikin Mekah pula tengok, raja dia Abu Jahal ada dekat situ.
Ni apa sebab pula dua-dua ni duduk sepentas kan? Biasa dulu bergaduh, tiba-tiba duduk sepentas. Maka orang Mekah mula berkumpul dekat keliling Jabal Abi Qubais tu, nak dengar apa yang Nabi SAW sampaikan. Maka Nabi SAW pun sampaikanlah peristiwa Isra' Mi'raj. Panjang lah, sebab yang kita dengar ustaz-ustaz ceramah tuan-tuan tu dah cut banyak dah tu. Kalau tuan-tuan baca betul-betul hadis, ada kitab khas berkaitan dengan Isra' Mi'raj ni, panjang cerita je. Saya ingat Nabi SAW cerita mungkin 2 ke 3 jam tuan-tuan peristiwa tersebut. Jadinya bila Nabi SAW cerita dengan perjalanan naik burak daripada satu malam Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, naik ke langit, jumpa Allah SWT, apa semua ni, manusia pada waktu tu pecah jadi 3. Ada di orang-orang yang makin jauh lah, yang makin tak percaya kepada Nabi SAW, makin tak percaya. Dia kata Muhammad dah mengarang cerita belit-belit lah, dia kata. Ada di antara para sahabat dalam riwayat sebut dia jadi 50-50. 50-50 nama? Cerita ni macam tak masuk akal, tapi cerita ni Rasulullah, takkan Rasulullah tipu. Tapi kepala susah nak proses pada ketika itu. Dia jadi macam, betul ke? Dan ada di antara sahabat yang betul-betul beriman, dia kata, ni Nabi SAW takkan jadi macam ni. Seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka bila jadi begini, Abu Jahal, dia kata, objektif kita dah berjaya, orang makin jauh daripada agama Muhammad, orang makin tinggal ke agama Muhammad. Jadinya kita kata kita percayalah ini. Maka dengan bangganya Abu Jahal, dia pergi dekat Darun Nadwah. Darun Nadwah ni headquarters musyrikin Mekah. Duduk dekat Darun Nadwah ni belakang Hijr Ismail. Kalau tuan-tuan pergi Hijr Ismail tu belakang sikit dekat kawasan masjid dalam tu, kawasan tu adalah Darun Nadwah. Darun Nadwah ni pun ada cerita juga tuan. Darun Nadwah ni siapa yang bina? Qusay bin Kilab, moyang Nabi SAW, yang mula asaskan headquarters untuk Quraisy Mekah. Jadi kahwin ke, hukuman jatuh ke, mesyuarat ke, apa semua buat Darun Nadwah. Sebab tu tuan-tuan tengok ketika Nabi hijrah, Abu Jahal buat mesyuarat kat mana? Kat Darun Nadwah. Darun Nadwah ni dia ada satu cerita menarik tuan. Darun Nadwah ni cerita ni dia dah lepas daripada zaman Nabi lah. Turun, ada seorang daripada keturunan yang pegang kunci Darun Nadwah ni, dia ni mabuk, kaki mabuk. Kemudian seorang ni Hakim bin Huzam, kalau tak silap nama saya, nama dia kemudian jadi sahabat Nabi SAW. Hakim bin Huzam, kalau tak silap nama dia. Dia ni dulu waktu jahiliah mabuk juga, tapi taklah mabuk sangat, mabuk sikit-sikit je. Tapi dia tengok kawan ni mabuk, kawan ni kunci Darun Nadwah. Darun Nadwah ni satu benda yang mahal ni. Dia kata, kawan dengan mabuk, dia kata, kau nak tak jual Darun Nadwah kat aku? Dia kata, kalau kena harga aku jual lah. Kawan tengah mabuk, tapi dia ni tak mabuk sangat, dia mabuk sikit-sikit. Kawan ni memang mabuk betul. Dia kata, kalau kena harga aku jual lah. Kalau aku bagi kau 1 jak arak, kau nak jual Darun Nadwah? Kawan tengah mabuk. Dia kata, set, dia kata, dia kata 1 jak arak. Maka Hakim bin Huzam ni, dia pun panggil saksi apa semua, sign agreement, panggil lawyer semua, cop, bagi 1 jak arak, kunci berubah tangan. Kemudian kunci tu pada Hakim bin Huzam. Zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, lepas zaman Bani Umayyah, Hakim bin Huzam ni sahabat Nabi lepas tu lah. Dia jual kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan harga 100,000 dinar harga tu. Maknanya mahal lah. Padahal dia beli dengan 1 jak arak kan. Kemudian orang tanya kepada dia, kau tak sayang ke jual Darun Nadwah ni 100,000? 100,000 tu sebenarnya pun tak pandang dengan harga Darun Nadwah pada waktu tersebut. Dia kata, sebenarnya dulu waktu jahiliah aku beli dengan 1 jak arak kan. Jadi aku jual 100,000 ni, untung sangat. Dan duit tu pun dia tak guna. Hakim bin Huzam ni guna pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Di balik cerita tadi, sebab kalau saya tak cerita ni, mungkin saya takkan cerita pada tuan-tuan sampai bila-bila, takut saya lupa kan. Jadi tuan-tuan mungkin tak dapat cerita ni bila-bila. Jadinya sampai kat Darun Nadwah, jumpa dengan musyrikin Mekah. Dia kata, hari ni aku dah berjaya habiskan agama Muhammad. Pemimpin musyrikin Mekah yang tak pergi kat tempat tadi kata, dia kata, apa benda, apa yang kau buat sampai kau berjaya, kau kata orang telah lari daripada agama Muhammad? Tadi dia kata, Muhammad telah cerita dekat Jabal Abi Qubais sekian. Dalam tak sedar sebenarnya Abu Jahal yang nyebarkan cerita Isra' Mi'raj ni. Dia yang anjurkan ceramah, dia yang sampaikan cerita pada pemimpin Quraisy Mekah ni. Dia pun ceritalah Muhammad buat cerita ni. Dia kata sahabat-sahabat yang duduk depan dia tu tadi, ramai yang dah mula hilang keyakinan kepada dia. Pemimpin Quraisy Mekah pada waktu tersebut, dia kata, kau belum settle lagi kerja kau. Kenapa? Kerana dia ada seorang lagi best friend dia. Kan kawan dia, kalau kita istilah ni kawan mengeteh. Abu Bakar ni kawan mengeteh Nabi SAW kan. Apa-apa dia kata Abu Bakar, sentiasa dengan Abu Bakar. Dia kata, kalau kau dapat goyangkan pegangan best friend dia tu, Abu Bakar tu,
baru kau berjaya. Selagi kau tak dapat goyangkan pegangan kawan itu, kau takkan berjaya. Dia kata betul juga. Jadi mana cari Abu Bakar? Maka mereka pun cari Abu Bakar. Pada waktu tu Abu Bakar ada dekat kebun dia, kebun kurma, luar sikit daripada Mekah. Jadi dia tak tahu apa yang berlaku pada ketika itu. Dan juga tuan-tuan mungkin tanya, dia tak solat subuh bersama ke? Kan baru dapat sembahyang subuh tadi. Semayang tu baru dapat malam tadi daripada Allah Ta'ala. Jadi pagi tu tak ada lagi istilah sembahyang subuh berjemaah apa semua. Ya, Abu Bakar dia tak jumpa Nabi lagi pagi tu. Tuan-tuan dan puan muslim-muslimat dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, sambung sikit lagi. Bila pemimpin Quraisy Mekah bagi tahu pada Abu Jahal bahawa dia tidak akan berjaya selagi dia tidak dapat goyangkan pegangan sahabat baik Nabi SAW, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kerana Sayyidina Abu Bakar ni, kalau tuan-tuan baca riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, sebut bahawa Abu Bakar ni orang ni kurus dia, tuan-tuan. Sayyidina Abu Bakar ni, kalau tuan-tuan baca kitab Bidayah wa Nihayah Khulafa'ur Rasyidin, dalam tu ada hadis riwayat Aisyah, ada riwayat Aisyah sebut tentang Abu Bakar ni orang ni kurus kering. Kurus kering, kalau pakai kain sarung akan melurut. Waktu kurus betul Sayyidina Abu Bakar, kurus. Kemudian dia ni orang yang Aisyah kata dia suka berkerut. Dia suka berkerut muka dia. Kemudian selalu berpeluh. Tu ciri-ciri Abu Bakar. Dan banyak uban. Sayyidina Abu Bakar banyak uban. Dan dia muda 3 tahun daripada Nabi SAW. Maknanya ketika Nabi dapat wahyu umur 40, Sayyidina Abu Bakar umur 37. Sayyidina Umar jauh lebih muda lagi daripada Sayyidina Abu Bakar. Tapi dua-dua tu jadi pak mentua Nabi SAW. Tapi karakter Sayyidina Abu Bakar nampak macam lebih tua daripada Nabi SAW. Walaupun Sayyidina Abu Bakar ni orang dia fizikal, dia kurus kering, tapi Nabi SAW sebut iman umat ni daripada awal sampai siapa yang hidup sampai hari kiamat, dekat kiamat tu, kalau timbang iman Abu Bakar takkan dapat lawan iman Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sebab tu Quraisy Mekah pun tahu, selagi kau tak dapat goyangkan best friend dia punya pegangan, kau takkan berjaya. Kalau kau dapat goyangkan yang tu, barulah kau kata kau boleh berjaya, kata orang telah jauh daripada agama Muhammad. Maka mereka semua pergi cari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Berkumpul di antara musyrikin Mekah dan juga sahabat Nabi SAW. Sama-sama bergerak cari Abu Bakar dekat kebun ni. Abu Bakar pagi tu tak jumpa Nabi lagi, jadi dia tak tahu apa cerita. Akhirnya bila Abu Bakar sedang ada dekat kebun, dia dapati bahawa ramai pula datang kebun dia pagi tu. Kan belik kan, macam ada sale pula, apa tak ada apa, tiba-tiba ramai pula datang kat kebun. Kata apa cerita ni ramai datang kat kebun? Yang lagi takjubnya adalah musyrikin Mekah pun ada, sahabat Nabi pun ada pada waktu tu. Lagi pelik, dia kata. Abu Bakar kata apa cerita ni, pagi-pagi datang kebun aku ramai ni. Maka Abu Jahal sebagai ketua delegasi, dia kata kau tak dengar cerita baru best friend kau punya cerita? Dia kata cerita apa? Dia kata tadi pagi Muhammad cerita, dia mulakan lagi cerita pasal Isra Mi'raj je. Tadi Muhammad naik kat Jabal Abi Qubais. Ni semua je saksi dengar ni tadi. Dia cerita dia naik kuda ada sayap daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa, naik langit balik semula apa semua. Habis tu panjang lebar dia cerita. Abu Bakar tanya, betul ni daripada Muhammad? Sahabat-sahabat kata, ya betul, dia kata Abu Bakar, sebab kami pun dengar tadi Nabi SAW sampai ke dekat Jabal Abi Qubais. Abu Bakar dengan tenang, dia ada dua riwayat. Riwayat pertama yang masyhur, Abu Bakar kata, aku ni rapat dengan Muhammad, aku biasa nampak Muhammad dapat wahyu daripada langit. Apa pelik kalau sekali-sekali Muhammad pula pergi ke langit? Apa peliknya kan? Dia dapat wahyu daripada langit, malaikat Jibril turun kan? Apa peliknya kalau sekali-sekali Muhammad pula pergi ke langit? Itu apa peliknya? Kemudian riwayat yang kedua, riwayat dia gharib, hadisnya agak gharib. Abu Bakar sebut, dia kata apa? Kalau dinding ni putih, Muhammad kata hitam, aku kata dia hitam. Tu Abu Bakar punya level. Dinding ni putih, Muhammad kata dinding hitam, Abu Bakar, aku kata dinding hitam. Itu Abu Bakar punya level. Tu dia dapat gelaran As-Siddiq, orang yang membenarkan apa Nabi sebut, dia akan benarkan. Itu level iman Abu Bakar. Abu Bakar bukan calang-calang, tuan. Abu Bakar satu-satunya sahabat yang masuk Islam tanpa tanya. Orang lain Nabi sampaikan dakwah, adalah tanya sikit-sikit kepada Nabi. Abu Bakar masuk Islam tanpa tanya. Dan hari pertama dia masuk Islam, dia Islamkan lebih kurang 7 atau 8 sahabat lain. Hari pertama dia dah masuk Islam tak tanya. Kemudian dia Islamkan juga 8 orang lain dekat tangan dia hari pertama dia masuk Islam. Kita kata hebat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dah panjanglah cerita Abu Bakar ni. Kita nak ceritanya Abu Bakar bila dengar benda ni daripada mulut Abu Jahal, dan dia tengok sahabat semua dah berkumpul dengan Quraisy mengumpul apa semua, dia kata ni Nabi SAW sedang ada masalah ni. Kalau takkan orang datang sampai macam ni sekali. Dia tahu Nabi SAW sedang memerlukan bantuan. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq bergerak, dia kata tanya sahabat, mana Nabi SAW? Dia kata Nabi masih ada dekat Mekah. Abu Bakar pun pergi dekat Mekah, balik semula ke Mekah. Dan dia dapati Nabi SAW masih ada dekat-dekat dengan kawasan Jabal Abi Qubais tu. Masih ada orang tanya-tanya keliling tu apa semua. Abu Bakar ni bijak. Apa Sayyidina Abu Bakar buat?
Dia tengok Nabi SAW dekat jarak penglihatan dia, dijerit daripada jauh. Jerit ni bukan kerana dia tidak hormat pada Nabi SAW, tapi kerana strategi dia nak bagi orang berkumpul balik dekat Nabi SAW. Dia daripada jauh, dia start nampak Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, betul ke aku dengar sekian. Dia ulang balik cerita Isra Mi'raj tu. Betul ke ya Rasulullah, aku dengar sekian. Jadi bila orang yang dekat sekitar Masjidil Haram, sekitar Mekah tu, bila tengok Sayyidina Abu Bakar menjerit dengan sebut peristiwa tu, orang jadi, ni apa cerita ni, jerit-jerit ni? Orang mula berkumpul balik dekat dengan Nabi SAW. Bila sampai dekat Rasulullah SAW, Abu Bakar tanya, "Benar ke ya Rasulullah?" Nabi kata, "Benar ya Abu Bakar." Abu Bakar jawab balik, "Engkau benar ya Rasulullah." Perkataan "engkau benar ya Rasulullah" menyebabkan sahabat-sahabat yang tadi ada goyang-goyang sikit tu, dia kata, betul lah, ni Rasulullah. Takkan Rasulullah nak tipu kan? Benar, Rasulullah ni akan sentiasa bercakap benar, tak pernah menipu walaupun sekali. Jadi bila ni sahabat-sahabat yang tadi goyang-goyang tu dah mula jadi datang balik iman dia, mula-mula nak kuat balik iman dia. Sayyidina Abu Bakar ni bijak. Apa Sayyidina Abu Bakar sebut? Dia kata, "Ya Rasulullah, semua orang tahu bahawa engkau tak pernah pergi ke Baitul Maqdis." Nabi SAW tak pernah pergi Baitul Maqdis. Sepanjang hayat dia, orang Mekah semua tahu Nabi tak pernah tinggalkan Mekah pergi Baitul Maqdis, tak pernah. Siapa selalu pergi Baitul Maqdis? Orang-orang Quraisy Mekah. Ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Ayat tu, ila fihim rihlatash shita'i was-saif. Pada musim panas dan musim sejuk, mereka ni akan rihlah, makan angin. Pergi mana? Pergi ke Yaman dan juga pergi Baitul Maqdis. Jadi disebabkan Quraisy Mekah ni selalu pergi ke Baitul Maqdis, dia kenal keadaan Baitul Maqdis, jalan dia, pokok dia, kedai dia, Masjid Al-Aqsa tu macam dikenal. Tapi Rasulullah SAW tak pernah pergi sana. Jadi zaman tu kalau orang tak pernah pergi, dia tak akan boleh cerita bagaimana keadaan Baitul Maqdis. Bezalah kita hari ni, kalau kita kata cuba cerita macam mana keadaan Terengganu. Kita pun cakap, Terengganu ni ada kopok lekor apa semua. Kita kata, pernah pergi ke? Tak pernah pergi. Tengok mana Google kata. Sekarang boleh Google kan? Dulu tak ada Google, tak pernah pergi, tak tahu cerita. Jadi Abu Bakar kata, semua orang tahu ya Rasulullah bahawa kamu tak pernah pergi ke Baitul Maqdis. Boleh tak ceritakan kepada kami semua bagaimana keadaan Baitul Maqdis yang kau pergi malam tadi? Kata Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata Allah Subhanahu Wa Taala datangkan depan Nabi satu bayangan bagaimana keadaan Baitul Maqdis. Yalah, kita kalau pergi pun, pergi sekali tak ingat kita kan tuan-tuan. Kita kata hari tu pergi dekat Loyat, dia kata, Loyat tingkat 3 jual apa? Loyat tingkat 3 mana kita ingat Loyat tingkat 3 dia apa kan? Kita takkan ingat kalau kita pergi sekali. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak membenarkan peristiwa ni, Allah datangkan vision depan Nabi SAW. Dan kalau tuan-tuan tengok hadis, banyak hadis-hadis yang menyebut Nabi kata, sesungguhnya seperti aku tengok benda-benda tu muncul depan mata aku. Banyak hadis Nabi kata benda tu macam berlaku betul depan mata aku. Jadi bila Allah Ta'ala datangkan depan Nabi satu gambaran bagaimana Baitul Maqdis, Nabi pun sebut, Baitul Maqdis ni kedai dia begini, jalan dia begini, pokok dia banyak begini, Masjid Al-Aqsa ni tiang dia begini, pintu dia begini. Setiap kali Nabi sebut kedai dia begini, jalan dia begini, Quraisy Mekah yang selalu begitu, dia kata betul, dia kata betul. Sebab dia selalu pergi, dia tahu kan? Dia kata betul. Dalam tak sedar sebenarnya dia dah membenarkan, betul. Kata orang tak pergi tak akan tahu benda ni. Dan di hujungnya Nabi SAW tutup kisah ni yang menyebabkan orang Mekah semua beriman, percaya kepada Nabi SAW, tapi mereka tak beriman. Mereka percaya kepada peristiwa Isra Mi'raj, tapi mereka tidak dapat hidayah lagi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian besar dapat hidayah lambat. Nabi SAW sebut, dia kata, dalam perjalanan kebalik kan Nabi naik burak satu kejap dia sampai. Kan zaman tu kalau kafilah pergi 1 bulan, balik sebulan. Jadi Nabi kata, waktu aku balik, kan Nabi potong mereka ni, Nabi duduk kat atas. Nabi kata, aku nampak satu kafilah orang Mekah. Kafilah ni apa? Lebih daripada 3 ekor unta, konvoi. Istilah kita ini konvoi lah. Kalau tuan-tuan naik motor pergi Port Dickson ramai-ramai, boleh panggil kafilah tu kan. Kafilah, 3 biji motor ke atas, 3 ekor unta ke atas, dia pergi kafilah. Nabi kata, aku nampak kafilah orang Mekah yang dah pergi Baitul Maqdis, dia balik semula ke Mekah. Dalam perjalanan tu Nabi sebut, unta depan unta warna merah, unta depan unta sipulan bisipulan, ada ikat kain merah dekat leher dia. Siapa duduk atas unta ni, siapa duduk atas unta. Nabi sebut secara jelas. Kena tu orang Mekah nak balik semula ke Mekah, kan Nabi kenal lah. Nabi kata dalam perjalanan tu ada seekor unta dia terlepas. Jadi mereka cari unta dia kat mana. Maka Nabi SAW beritahu, wahai sipulan bisipulan, unta kau duduk kat lembah tu. Maka dia pun cari jumpa unta tu. Nabi kata kafilah ni lagi 3 hari sampai Mekah. Lagi 3 hari sampai Mekah. Nabi sampai cepat lah, naik jet laju kan. Yang ni naik unta, lagi 3 hari sampai. Jadinya 3 hari lepas tu
Semua budak muda, orang tua, perempuan berkumpul dekat pintu Bani Syaibah, pintu Mekah lah, pintu gate orang masuk Mekah tu. Semua berkumpul macam tengok itu dia Langkawi kan. Orang tunggu. Jadinya semua menunggu dia pun nunggu kafilah yang Nabi sebut tu. Akhirnya muncul kafilah tu. Betul. Unta depan, unta putih ikat kain merah kat leher. Orang dia betul. Orang ni yang Nabi sebut tu betul ada kat situ. Zaman tu kalau tak sampai, tak ada siapa tahu cerita. Zaman sekarang boleh lah ada WhatsApp, ada tahu kan. Dulu kalau tak sampai, tak ada cerita sampai. Yang lagi terkejut siapa? Yang datang sampai tu lah. Kita pun cerita pula ni ramai-ramai menunggu aku depan pagar ni kan. Sampai akhirnya ada mula approach. Kata, datang dari mana? Kita datang betul-betul Maqdis. Oh betul ni kata. Datang dari betul-betul Maqdis. Dia kata, betul ke dalam perjalanan ada hilang unta? Oh kawan ni terkejut. Mana tahu cerita ni? Cerita hilang unta ni. Dia kata, apa yang kau buat waktu hilang unta? Dia kata, aku dengar entah suara daripada mana, bagi tahu bahawa unta aku ada dekat lembah sekian. Dan kami cari, kami jumpa unta tu. Yang kena tanya dia pelik. Kita mana kau orang tahu cerita ni? Kata. Serentak orang Mekah jawab, datang daripada Muhammad cerita ni. Maka start daripada tu, orang Mekah dia percaya kepada Nabi SAW cerita Isra Mi'raj walaupun dia tidak beriman kepada Nabi SAW. Kebanyakan orang Mekah ni dia macam Abu Jahal tadi. Dia sebenarnya dalam hati mereka, dia tahu bahawa Nabi SAW tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu walaupun sekali. Apa yang Nabi sampaikan ni semua satu benda yang betul. Tapi mereka tunggu dulu. Sebab tu bila Fatu Mekah, Nabi berjaya tawan kota Mekah dengan segera, runtuhkan berhala-berhala yang mereka sembah sama ni, yang mereka takut nak buat apa-apa tu, baru mereka kata betul lah, Muhammad dia betul. Akhirnya mereka beriman ramai-ramai kepada Nabi SAW. Banyak cerita Isra Mi'raj, cerita-cerita yang berlaku kat Mekah selepas daripada Nabi hijrah. Siapa yang riwayat? Riwayat sahabat-sahabat yang masuk Islam kemudian lah. Waktu tu mereka masih ada dekat Mekah lagi. Jadi tuan-tuan, perempuan, muslim-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, apa pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa Isra wal Mi'raj ni? Satunya, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala menguasai mengatasi setiap sesuatu. Tak ada apa pun yang boleh mengatasi kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadinya bila kita ada Tuhan yang maha berkuasa, maka kita tak perlu risau. Apa-apa kita serah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila kita kata benda tu berkait dengan agama, kita tak akan boleh fikir dengan logik. Benda agama tak akan boleh fikir dengan logik, tuan-tuan. Tapi hari ni orang yang terasa dia cerdik pandai, dia dah mula nak mentakwilkan agama dengan logik kepada dia sendiri. Tak boleh, tuan-tuan. Agama ni tak akan boleh fikir dengan logik. Kerana agama ni alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan benda ghaib. Dosa, pahala, malaikat, apa semua ni benda-benda ghaib, benda-benda yang akan datang, syurga, neraka, balasan, seksa, azab, nikmat, semua benda ghaib. Benda-benda ghaib ni benda-benda yang kita beriman ni, tuan, benda yang tidak diterima oleh akal. Benda yang beriman, semua benda tak terima akal. Kalau benda tu boleh terima akal, senanglah orang beriman. Tapi sebabkan benda tu tak diterima akal, maka sebab itulah kita kena beriman. Dan tak boleh kita nak fikir benda kata agama dengan logik. Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebut apa? Dia kata, kalaulah agama ni fikir dengan logik, batal wuduk, kalau terkentut batal wuduk, nescaya basuh punggung, kan? Kalau kita batal wuduk, kalau fikir logik, kentut batal wuduk, kan? Kentut tu yang pakai mazhab kentut tak batal wuduk sini. Kata kami mazhab lain ustaz ni. Batal wuduk, nescaya batutnya apa? Basuh kat situ lah, kan? Situ yang keluar angin. Tapi kenapa tak basuh situ? Sebab agama bukan fikir pakai logik. Agama dia adalah syariat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita fikir benda tersebut dengan logik. Kita sebagai orang beriman, kita dah jadi belajar macam iman Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa yang datang daripada agama, kita percaya, kita iman. Apa yang Nabi sebut hadis, kita kata beriman. Walaupun kita tak tahu hikmah dia ke apa perkara tersebut, kita tahu benda itu sahih, kita beriman kepada Nabi SAW dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kita. Sepatutnya kita kena jadi iman begitu. Dan yang ketiganya, waktu kita pada hari ini adalah kita kena mempertahankan Baitul Maqdis. Kerana peristiwa Isra wal Mi'raj ni tadi, dia adalah berkaitan juga dengan peristiwa yang berlaku di Baitul Maqdis. Kita ni, tuan-tuan, Baitul Maqdis adalah hak kita semua. Kalaulah kita ni tidak melakukan sesuatu dalam usaha untuk membebaskan Baitul Maqdis, tuan-tuan, sokong ni baguslah, tapi kena ada sesuatu yang kita buat supaya ada usaha yang kita nampak depan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun benda tu kecil, kita nak pergi jihad tak mampu, kan? Kita nak pergi buat nak jadi macam mereka ni kat sana, kita tak mampu. Apa yang kita mampu? Kita mampu doa, satu. Keduanya, kita bagi sumbangan lah kepada mereka. Dia adalah cara nak bagi sumbangan ni. Dia, alhamdulillah, sebelum ni kami dah sampaikan 60 tan
bantuan Ops Ihsan, kita campur NGO, kita collaborate dengan government, dan kerajaan kita pun Alhamdulillah ada hubungan baik dengan kerajaan Mesir. Jadi sebabkan ada hubungan G2G, kita dapat bawa masuk melalui Rafah 60 tan dapat masuk dekat dalam Gaza. Adakah cukup? Tak cukup tuan, 60 tan. Kerana keperluan Gaza harian kalau tak perang lebih kurang 400 lori sehari. Sekarang ni cuma 30 lori, 40 lori. Itu pun ada lori, ada hari yang lori tak boleh nak masuk tuan. Kita kata tetap kita kena bagi bantuan kerana tak cukup. Keduanya, Alhamdulillah kami dah sampaikan bantuan, sebahagian daripada bantuan yang rakyat Malaysia sumbang melalui kami dah sampaikan ke dekat kawasan utara Gaza dan juga Khan Yunis. Cumanya kita respect lah petugas-petugas yang dekat sana. Ni partner kami lah, dia partner NGO daripada Turki yang memang dia dah ada dekat dalam tu. Jadinya mereka ni agihkan bantuan. Bila saya tanya balik, hari tu ada wakil dia datang hantar report kat kami. Wakil dia datang Malaysia hantar report, berhentang report kat kami, hantar bantuan apa semua. Kita tanyalah, dia kata mula-mula kita tengok yang datang tu muka sedih je. Saya tanya, keluarga kat Gaza selamat ke? Sebab dia duduk kat Turki, dia tak duduk kat Gaza, dia tolak arrange je. Dia kata last 24 jam tak dapat berita lagi saudara kat Gaza, dia kata. Tapi rumah dah kena bom, dia kata. Cuma tak dapat berita siapa syahid. Tapi dalam keadaan tu dia masih boleh datang lagi. Kita kata hebatlah. Kemudian kita tanya berapa ramai petugas yang agihkan bantuan ni kat dalam Gaza. Dia kata staff ada 30 orang tapi volunteer ada 100 orang, kata. Tapi 100 orang ni kenapa jadi volunteer? Dia dah tak ada rumah dah. Dia tak ada rumah, dia tak ada keluarga. Dia kata tak ada apa nak buat, baik tolong jadi volunteer. Dan kita pun tengok cara mereka agihkan ni, kita pun tak pernah komplain banyak Kita kan naklah juga footage kan, gambar, nak tunjukkan bukti kita dah sampaikan bantuan. Saya adalah gambar, tapi gambar orang perang. Tuan-tuan janganlah request nak minta angle macam gini lah, nak bagi cantik macam ni kan orang tengah perang macam songeng pula. Kita tengok dia bagi bantuan tu kemudian terpisah. Dia kata apa dia kat sini? Dia kata yang ni terpaksa bagi bantuan kat sini walaupun asal dekat sini, tapi sebab kena bom kita terpecah kat sana. Kita kata hebat mereka ni dapat buat kerja dalam keadaan mereka sendiri pun perlu menyelamatkan diri mereka dalam keadaan Gaza. Jadi tuan-tuan, dalam isu kita ni tuan-tuan bolehlah terus menyumbang kepada kami. Tuan-tuan yang ada Facebook, ada Instagram, boleh tengok Muslim Volunteer Malaysia. Kami salah satu daripada rakan gabungan dan kita telah aktif sampaikan bantuan sebelum daripada perang lagi. Sebelum daripada perang lagi kita dah bersama, dan seperti mana Abang Fadli sebut, kita pun dah sampai dekat kamp pelarian Syria dekat Lebanon kan? Begitu kan? Lebanon. Kamp pelarian Syria dekat Lebanon. Kamp pelarian ni mereka dah ada dekat situ sejak tahun 1948 lagi. Mereka dah ada dekat situ. Dah ada banyak generasi kat situ. Dan sekarang ni pun Lebanon pun sekarang keadaan kritikal. Anytime boleh berlaku peperangan, sebab memang Zionis Israel laknatullah ni mereka nak melebarkan peperangan tersebut. Kalau boleh mereka nak libatkan sampai ke Lebanon, sampai ke Syria dan kawasan sekitar, kerana mereka idamkan negara Israel Raya tu. Israel Raya ni apa? Daripada Iraq sampai ke Mesir tu kawasan dia. Tuan-tuan, daripada Sungai Furat sampai ke Sungai Nil. Sebab tu bendera biru, bendera Israel, bintang Star of David, biru-biru. Biru tu atas Sungai Furat, bawah Sungai Nil. Itulah negara yang dia idam-idamkan selama ni tuan-tuan. Dan saya Alhamdulillah adalah hubungan dengan Hamas sikit. Adalah kawan-kawan daripada Hamas, pernah berjumpa dengan pimpinan Hamas. Baru ni pun saya ada surau dekat BSP Bandar Sarjana Putra. Saya bawa wakil Hamas dekat sana, dan dia bagi tahu bahawa kita teruskan bantu daripada apa yang kita mampu bantu. Dia kata on the ground jangan risau, dia kata. On the ground jangan risau. Kerana on the ground kekuatan mereka sangat kuat. Sebab tu tuan-tuan tengok askar Israel ni, mereka dah mula cadangkan supaya ceasefire kekal. Sebab mereka dah tak sanggup nak lawan. Askar dia ramai mati. Setiap hari lebih kurang 50 askar dia mati setiap hari. Itu official number. Sebenarnya unofficial lebih banyak daripada tu. Kata tank mereka ratusan biji telah hancur. Sebenarnya saya tanyalah gini-gini, saya tanya dia, berapa kekuatan Al-Qassam sebenarnya? Sampai tuan-tuan boleh berperang sampai tak berhenti macam ni. Dia kata kekuatan kami yang dah syahid, yang kami turunkan untuk gerakkan yang bertugas ni ada 10,000 orang. Daripada 10,000, 3,000 syahid, 1,500 syahid pada 8 Oktober waktu mereka serang tu pertama kali, 1,500 lagi syahid bertempur. Lagi mana 3,000 dah syahid. Ada lagi 7,000 yang on the ground. Yang tunggu queue ada lagi 90,000. Yang tunggu queue ada lagi 90,000. Yang tunggu queue. Orang Gaza ada ramai, ada 2 juta lebih kan, 2.1 juta. 100,000 tu number kecil ya sebenarnya. Jadinya mereka ada kekuatan begitu, dan mereka ni memang bukan sekadar mempunyai kemahiran dalam menguasai senjata. Tuan-tuan pun tengok dengan
dia punya roket launcher tu boleh hancurkan kereta tank yang harga berpuluh juta, tapi mereka ni iman dengan amal mereka ni dahsyat tuan-tuan. Mereka ni tak tinggal Quran, tak tinggal tahajud. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan luar biasa kepada mereka ni. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ni dapat memberi manfaat kepada kita semua. Terima kasih atas undangan. InsyaAllah ada rezeki kita berjumpa lagi. Saya mohon maaf jika ada salah silap.